أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم في بصري لا إله إلا أنت InsyaAllah tuan-tuan, kita akan mulakan kuliah kita pada jam 6.45. Kita ada beberapa minit yang berbaki ini insyaAllah. Boleh share dan like, share kepada rakan-rakan kita insyaAllah. Mudah-mudahan teman pagi Ramadan yang berbahagia ini kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh share, sebar-sebarkan, panjang-panjangkan. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik pada pagi ini insya-Allah taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tuan-tuan, 5 minit lagi insya-Allah kita akan mulia. Kita akan mulakan kuliah kita. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. InsyaAllah 5 minit lagi kita akan mulakan kuliah secara atas talian insyaAllah. Sudah beberapa hari, sudah beberapa siri kita bertemu. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan seperti biasa.
InsyaAllah kita akan mulakan beberapa minit saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Siru ala barakatillah. Amin. Boleh dengar jelas suara saya? Respon sikit. Oh, clear dari Sydney, Masya Allah. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik ya pagi ini. Terima kasih Tam. Wak Lim, Alhamdulillah clear. Alhamdulillah. Muhammad Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan ya, kalau tuan-tuan ada mungkin ada perkara yang nak bertanya ataupun ada perkongsian, ada benda yang kita nak share, nak sampaikan pesanan, perkongsian apa-apa boleh tulis je dekat komen tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u bi dzambina faghfir lana. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربي يسر ولا تعسر بالتمم الخير يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya muliakan sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa khabar semua pagi ini? Mudah-mudahan sihat. Ya, saya doakan kalian sihat, sejahtera, ya, diberkati, dirahmati dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan sekalian, sedar atau tidak, pejam celik sudah seminggu kita berpuasa. Ya, hari ini hari ke-7
Ya, kita bertemu pada pagi ini 7 Ramadan. Ya, sekira-kira kita sudah serasi dengan kehidupan harian dalam bulan Ramadan ini. Ya, mungkin kalau sebelum ni kita biasa dengan jadual makan sarapan pagi, makan tengah hari, ya, makan minum petang, makan malam. Ya, datangnya bulan Ramadan ni alhamdulillah kita mungkin sehari dua ya agak susah kita nak biasakan diri kita. Ya, ini bagi yang tak biasa dengan puasa-puasa sunat lah. Mungkin bagi yang biasa ya dengan puasa-puasa sunat seperti ya mereka-mereka yang biasa ni mungkin pada mereka biasa. Tapi yang seperti kita yang jarang puasa sunat ni, jadi nak boleh nak kebiasakan diri itu mengambil masa. Dan saya kira seminggu ni tuan-tuan dan puan sekalian, ya saya kira kita dah perut kita dah boleh menerima, ya, dan kita pun dah stabil lah ya dalam melaksanakan ibadah puasa ya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Tuan-tuan, saya suka ulang bahawa Ramadan kita kena faham dia bukan hanya puasa saja. Ya, dalam bulan Ramadan itu terkandung bermacam-macam ibadah yang ditawarkan ya dengan kelebihan, dengan fadilat, dengan ganjaran yang cukup luar biasa tuan-tuan sekalian. Ya, ada satu perkara yang saya nak kongsi tuan-tuan sekalian, ya, di mana bila kita puasa kita kena ingat nantinya ya adanya iftar. Iftar ni ialah berbuka puasa lah. Ya, ambil beberapa kelebihan tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, apa kelebihannya? Kelebihannya ialah segera dalam berbuka dapat pahala. Okey, di sana Nabi sebut lis-shaimin farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun inda fitrihi. Pertama, gembira ketika mana nak berbuka puasa. Ya, nak berbuka puasa ni tuan-tuan sekalian, gembira tuan-tuan. Sebab tu kita terjemahkan, tengok tuan-tuan, isteri kita, anak-anak di rumah ya membantu, ya mereka berpadu tenaga, ya buat apa? Buat kuih. Buat apa? Buat juadah berbuka. Mereka start masuk dapur pukul 12. Ya, ada yang hebat lagi tuan-tuan sekalian, ya sejak pukul 10, 11 dah mencari ya bahan-bahan untuk siapkan juadah untuk berbuka puasa. Minuman dengan minumannya, makanan dengan makanan. Tuan-tuan sekalian, ini semua terjemahan kepada gembiranya untuk berbuka puasa. Sebab tu tuan-tuan kena ambil kesempatan ini supaya kita iftar bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Duduk ya, isteri, anak-anak, ibu ayah, dalam tempoh inilah yang boleh kita bertemu. Ya, setakat yang ada ahli keluarga kita katakan. Maksudnya iftar, ya saya nak sebut tuan-tuan, iftar dapat pahala segera dalam berbuka itu dapat pahala lain pula. Kemudian ada satu hadis Nabi SAW. Okey, yang kedua, inda liqa'i rabbih. Ya, dua kegembiraan. Pertama ketika berbuka, yang kedua ialah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, iaitu pada hari akhirat kelak. Hari akhirat, ya kita bertemu dengan Allah, mudah-mudahan kita diganjari dengan pahala puasa yang kita laksanakan. Li ajlillah, tidak kerana lain tetapi kerana Allah Subhanahu. Nak sebut tentang ada di sana hadis Nabi SAW sebut lis-shaimin inda fitrihi da'watun la turad. Ya, bagi orang yang berpuasa ni ketika mana hendak berbuka tu, dekat-dekat nak berbuka puasa, tuan-tuan, ada satu doa yang sangat mustajab, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya kita menghadap juadah berbuka tetapi kita tinggalkan benda ni. Sedangkan ini sunnah, sedangkan ini waktu yang mustajab. Sepatutnya kita duduk, ya saya ajak diri saya dan semua tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita duduk nantinya sebelum kita berbuka, di samping kita merasai bagaimana yang Nabi sebut gembira ketika mana nak berbuka puasa, maka kita duduk menghadap juadah. Duduk lebih awal, 15 minit lebih awal, mungkin setengah jam lebih awal. Tuan-tuan, apa patut kita buat? Tuan-tuan, doa. Doa tuan-tuan sekalian. Ya, dalam hidup kita ni kita tak boleh lari daripada doa. Ad-doa silahul mukmin. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Ya, usaha ikhtiar kita ni tuan-tuan, ya, dia tidak memberi bekas.
Ya, dia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah izin, maka jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Ya. Kita boleh usaha, kita boleh ikhtiar dan kita akan dapat pahala dengan usaha dan ikhtiar kita. Tetapi ada satu perkara yang kita kena faham bahawa setiap sesuatu itu berlaku, setiap sesuatu itu diperkenankan oleh Allah. Ya, dia bukan menurut kehendak kita, tetapi ialah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita usaha dan kita ikhtiar. Selebihnya kita bertawakal dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tuan-tuan. Ya, da'watun la turad. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Duk buka. Ya, okey, tahlil. Boleh buat tahlil dulu, ya. Boleh zikir dulu. Kemudian kita angkat tangan kita berdoa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di situlah ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya di dalam kitab Al-Mustadrak bahawa waktu itu adalah waktu yang mustajab doa. Kita doalah tuan-tuan sekalian. Ya, saya sebut pada kuliah yang lepas bahawa beberapa kerugian bagi kita dalam memahami ataupun menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini. Antara lain ialah kita bangun sahur. Ya, alhamdulillah kita bangun sahur, tetapi rugi hanya sekadar kita bangun sahur dengan kita tinggal tahajud. Rugilah tuan-tuan. Ya, bangun sahur. Sahur kita bangunlah sahur. Kalau tak bangun sahur, lagilah rugi tuan-tuan. Sedangkan sahur-sahur itu isunya bukan nak makan, nak menterka darah, kenyang perut supaya tak lapar pada esok hari. Bukan itu saja. Itu sebahagian kecil, secebis kecil. Yang besarnya ialah dia sunnah Nabi. Kita buat tu kerana Allah. Kita buat ni kerana kita menuruti sunnah. Ya, maka kita dapat pahala. Di samping fadilat dan kelebihan yang disebut dalam hadis itu, ya, bagaimana Nabi kata sumu tasihu. Berpuasalah kamu akan sihat. Ya, berpuasalah kamu akan sihat. Maka puasalah kita. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, Abdul Hadi, Ustaz Hadi, insya-Allah. Alhamdulillah, doakan. Ya, doakan yang terbaik insya-Allah. Nak tanya Ustaz, kalau ambil wuduk dalam bulan puasa, bolehkah kita berkumur dan bersihkan hidung? Ya, boleh jawapannya, tak ada masalah. Ya, sebab hidung ni tuan-tuan dia ada, ya, yang tak bolehnya masuk air dalam hidung sehingga kita keluar ke mulut tu lah, yang tak boleh. Tapi setakat masuk dalam rongga, ya, batasan yang di luar ini saja, setakat lubang yang nampak secara zahir itu, yang tu tidak ada masalah. Ya, boleh. Okey, tuan-tuan sekalian. Ya, mudah-mudahan hari yang ke-7 Ramadan kita ini kita dapat laksanakan dia ya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Apa khabar kita semua pagi Ramadan? Apa khabar Quran kita? Apa khabar dengan sedekah infak kita pada hari-hari yang sebelum ini? Ya, sedangkan Nabi kata afdalus sedekah fi Ramadan. Tuan-tuan, isunya bukan banyak atau sikit, tetapi isunya ialah kita boleh istiqamah terhadap ataupun atas sedekah, ya, dan infak kita. Sedekah tuan-tuan. Ya, sedekah insya-Allah. Salurkan sumbangan tuan-tuan. Ya, sebenarnya tuan-tuan, kita ni sebenarnya bulan-bulan lain pun memang kita sedekah. Bulan-bulan lain pun kita infak, kita sedekah. Ya, kita salurkan sumbangan kita. Tapi dengan kedatangan bulan Ramadan, sepatutnya kita lebih galak dalam bersedekah. Itu maksudnya. Ya, sebab tu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Nabi SAW orang yang sangat pemurah. Maknanya Nabi SAW ni memang dah sangat pemurah dah. Ya, dengan kedatangan Ramadan, Nabi SAW lagilah pemurah. Ya, bersangatanlah pemurahnya. Ya, jadi mudah-mudahan
ya kita akan jadi orang yang pemurah dalam bulan Ramadan, ya untuk kita bersedekah. Dan ada juga hadis Nabi SAW yang sebut tentang kelebihan memberi, ya, orang berbuka puasa, ya, memberi, ya, orang lain, menjamu orang lain untuk berbuka puasa. Maka alhamdulillah, ya, kita yang duduk di taman-taman, di kampung, ya, kita berjiran, kita ada jiran tetangga, tuan-tuan, dalam masakan-masakan penyediaan, ya, juadah berbuka tu lebihkan sikit, niatlah untuk bagi pada jiran tetangga, dan kita, ya, kita bagi, ya, kita bagilah kurma ke, bagilah masakan apa yang kita buat, supaya ada perkongsian, supaya kita dapat pahala yang Nabi sebut, ya, man fattara shaiman, ya, siapa-siapa yang bagi makan orang yang berpuasa, ya, falahu ajru mislu, baginya pahala seperti orang yang berpuasa, la yanqusu min ujurihim syai'a, dan tidak dikurangkan pahala orang yang berpuasa, melainkan dia dapat pahala, kita dapat pahala. Dia berpuasa, dia dapat pahala penuh, kita dapat pahala sekali lagi seperti mana dia yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, suatu benda yang kita kena bimbang, ni saya sebut pada diri saya dan tuan-tuan kita semualah. Ya. Di sana ada satu hadis Nabi SAW yang menyebut tentang muflis. Allahu Akbar. Tuan-tuan, takut saya baca hadis ni, tuan-tuan, ya, berasa bimbang, berasa takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa bimbang? Kenapa takut? Ya, tuan-tuan, satu hari Nabi SAW tanya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kamu tahu tak siapakah dia orang yang muflis? Ya, kamu tahu tak siapa dia orang yang muflis? Sahabat ni jawab apa, tuan-tuan puan sekalian? Ya, sahabat jawab, al-muflisu indana, orang yang muflis di sisi kami ialah orang yang tidak ada dirham, tidak ada dinar, dan tidak ada kecukupan, ya, harta benda dunia. Ya, muflis. Kita pula faham muflis ni, tuan-tuan puan sekalian, orang yang bankrupt lah. Yang bank dah isytihar bankrupt, ya, ada kereta kena tarik, ada rumah kena tarik, ya, kita faham inilah muflis. Tetapi Nabi SAW memberi suatu indikator yang dikatakan muflis dunia akhirat ni, tuan-tuan puan sekalian, ialah orang yang nanti di hari akhirat dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia berpuasa, dia solat, ya, dia solat, dia berpuasa, dia bayar zakat. Tapi tuan-tuan sekalian, ya, ada kaitan dengan puasa ni. Muflis, tuan-tuan, orang berpuasa juga muflis di hari akhirat. Ya, orang berpuasa, orang solat muflis juga di hari akhirat. Orang yang berpuasa ada yang muflis di hari akhirat. Orang yang bayar zakat ada yang muflis di hari akhirat. Ya, tetapi seiringan dengan semayang dia, puasa dia, zakat dia, tuan-tuan, apa kerja buruk yang dia buat? Wa syatama haza wa qazafa haza, Nabi kata. Ya, dia wa akala, dia makan harta, dia memfitnah orang. Dia bercakap dengan cakapan yang buruk. Dia fitnah orang, makan benda yang tak patut dia makan. Ya, dia ambil barang yang tak patut dia ambil. Dia makan harta anak yatim umpamanya. Dia makan harta secara batil umpamanya. Allahu Akbar. Ya, dia buat zalim pada sipulan bin sipulan. Dalam hadis itu sebut sehingga melakukan pertumpahan darah. Dia pukul orang tu, dia pukul sabar orang ni untuk apa? Untuk bergaduh, untuk bertumbuk. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tuan-tuan sekalian, tak habis setakat tu, hari akhirat nanti Allah akan pertemukan, ya, kita ni ataupun orang yang muflis, nauzubillah, bukan kita, mudah-mudahan, orang yang muflis ini dengan orang yang dia buat zalim, dengan orang yang dia buat fitnah, dengan orang yang dia timbulkan fitnah, kata-kata nista, dusta, maki, hamun dan yang lain-lain. Orang nanti dipertemukan. Kemudian apa berlaku, tuan-tuan sekalian? Kemudian akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seadil-adilnya. Kemudian apa berlaku, tuan-tuan puan sekalian? Ya, setelah itu Allahumma salli ala Muhammad.
ya, setelah itu Allah ya akan adili kita, orang yang si fulan ini dengan orang yang dizaliminya, orang yang dizaliminya. Ya, kemudian bila berlaku perhitungan, nantinya akan jadi macam mana tuan-tuan sekalian? Pahala, ya, pahala kita tadi ni, hak kita semayang, hak kita puasa, hak kita zakat, hak kita buat macam-macam ni, infak, sedekah yang lain-lain ni tuan-tuan puan sekalian, pahala kita akan diberi kepada orang yang kita buat zalim pada dia, yang dizalimi itu. Tuan-tuan, belum sempat lagi habis ya nilai kezaliman yang kita buat pada dia tadi ni, belum lagi selesai, pahala kita habis dah bagi kat dia. Kemudian tak selesai lagi, kemudian keburukan, ya, keburukan yang dibuat oleh, ya, dosa-dosa yang ada pada si zalim, si yang dizalimi tadi ni, kita pula tanggung tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Ya, maka bila selesai macam tu, lalu diambillah orang ini, dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah, tuan-tuan, na'udzubillahi min zalik. Ya, itulah muflis yang sepatutnya kita bimbang tuan-tuan. Semoga Allah Taala pelihara ya kita semua daripada muflis ya dunia dan hari akhirat kelak. Tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah pagi ini kita tengok kitab kita sikit. Ya, kitab Penawar Bagi Hati. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fasal yang keempat pada menyatakan perut. Jaga perut tuan-tuan. Ya, jaga perut. Ada sahabat saya kata perut ni kena jaga, bila lapar makan. Ya, betul lah. Bila lapar makan. Ya, tapi kena tengok ya apa yang kita nak makan. Ya, sumber daripada mana ya barang yang kita nak makan. Halal ke tidak. Ya, suci ataupun tidak, syubhah dan sebagainya. Ya, semoga kita terpelihara daripada keburukan yang berpunca daripada perut. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut kerana beberapa faedah yang bangsa agama. Perut tuan-tuan sekalian diciptakan bukan hanya untuk perut kita. Ya, ada orang kata lantak saya lah ni perut saya. Betul lah. Kita pun tak kata perut tu perut kita, perut dia lah, perut kita. Ya, tetapi atas sifat kita ni hamba Allah, atas sifat kita ni akan nantinya dikembalikan kepada Allah. Ya Allah Ta'ala bagi ni adalah pinjaman jua. Pinjaman sementara semuanya akan ditanya. Allah, tuan-tuan, sebab tu tak rugi tuan-tuan sekalian. Ya, orang yang senantiasa duduk dalam keadaan ya mudah menerima nasihat, dengar nasihat. Kata Sayyidina Umar, la khaira fi qaumin laisu bin nasihin, la khaira fi qaumin la yuhibbun nasihin. Tidak ada kebaikan kepada suatu kaum yang tidak suka, ya, yang tidak ada kebaikan pada nasihat menasihati, dan tidak ada kebaikan kepada suatu kaum yang tidak suka akan nasihat menasihati. Sebab tu nasihat ni kita kena suka. Ya, sebab tu terima kasih, alhamdulillah, kalau kita ni tuan-tuan sekalian ada orang duk nasihat kita. Selalu ada orang pesan kat kita. Ada orang duk WhatsApp kita, SMS kita, sampaikan pesanan, cakap, bagi peringatan dan sebagainya, buat teguran, masya-Allah tuan-tuan. Ini petanda Allah sayang kita. Ya, kebimbangan saya tuan-tuan puan sekalian, kebimbangan kita bersama ialah takut-takut dalam hidup kita ni tak ada siapa nak tegur kita. Kita silap pun siapa tak tegur. Kita buat salah pun orang tak tegur. Itu malang tuan-tuan. Tapi kalau kita salah, orang buat teguran, ya, orang buat teguran macam ni, sepatutnya kena begini, saya nampak awak tak boleh buat macam ni, sepatutnya awak kena buat macam ni. Ya, yang terbaiknya begini, masya-Allah tuan-tuan. Sepatutnya kita kena berterima kasih, ya, sebab ya ada di kalangan insan-insan yang masih sayang dekat kita, lalu dia buat teguran ya kepada kita. Tegur itu tanda sayang, ya, nasihat. Jadilah seperti mana sahabat Nabi SAW. Yang terbaiknya tuan-tuan sekalian ialah kita mudah minta orang lain nasihat kita. Sahabat-sahabat Nabi biasa,
ya Rasulullah, ya nasihatkan aku. Sahabat-sahabat amalan, antara amal-amalan mereka seringkali minta pandangan dan sahabat lain nasihat dia. Kita macam mana kita? Ya, pernah kita kata kat sahabat kita ataupun siapa-siapa yang kita jumpa, tolong nasihat saya sepatah dua, tolong bagi nasihat kat saya sikit. Sedangkan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka selama itulah kita akan berada dalam keadaan kebaikan, bila mana kita senantiasa meletakkan diri kita mudah untuk dinasihati dan mudah untuk menasihati. Kilahuma lah tuan-tuan. Ya, tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tawasau ialah saling pesan memesan. Ya, dia bukan sehala, dia bukan hanya kita saja pesan kat orang, ya, tetapi kita juga menerima pesan. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan ya kita akan mendapat kebaikan ya dalam kehidupan kita yang sementara ini. Tuan-tuan sekalian, ada beberapa faedah yang bangsa dunia, adapun faedahnya yang bangsa agama, maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani, yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Ya, macam itulah. Bila kita makan, bab tu kita kata tadi kan, makanan-makanan yang kita nak makan, kita kena tengok halal ke tidak, ya, syubhat ke tidak, daripada Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dalam hadis Nabi sebut, ya, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Tidak akan berganjak dua kaki anak Adam pada hari akhirat kelak, nantinya akan ditanya 4 perkara. Ya, 4 perkara akan ditanya. Ya. Tuan-tuan boleh share, panjang-panjangkan, sebar-sebarkan, mudah-mudahan kita dapat saham yang baik, ya, pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh kongsi-kongsi, ya, share kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, ya, Nabi kata man dalla ala khairi kafa'ilih. Siapa yang menunjuki suatu perkara yang baik, dia akan dapat pahala seperti ya pelakuan perkara yang baik tersebut. Nabi sebut la tazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Tak akan berganjak dua kaki anak Adam, mereka akan ditanya pada dia 4 perkara. Tuan-tuan sekalian, ya, 4 perkara tuan-tuan. Pertama, wa an umrihi fi ma afnah, tentang umurnya ke mana dia habiskan. Ya, umur. Wa an jismihi fi ma ablah. Yang pertama tentang umur. Ya, kita tuan-tuan sekalian bukan isu hidup berapa tahun, lama mana kita hidup. Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad tuan-tuan sekalian, umur umat Nabi Muhammad tak panjang tuan-tuan. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 sampai 70. So antara itulah. Kalau Allah bagi kita hidup lebih pada tu, alhamdulillah, ya, subsidi. Subsidi. Tapi nak sebutnya ghalib kebiasaannya umur umatku, ya, terima kasih dah share, alhamdulillah. Ya. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Ya. So dalam tempoh itulah biasanya akan berlaku kematian. Kita, ya, masa kita tak lama tuan-tuan. Ya, hari ni kita boleh muhasabah diri umur kita dah berapa tuan-tuan. Ya, nak sebutnya tuan-tuan, bila kita meninggal, kita mati, kita akan berpindah ke alam barzakh. Man mata wa huwa fi barzakh. Siapa yang mati, dia berada di barzakh. Ya, barzakh. Walaupun dia meninggal tidak ada kuburan, meninggal mungkin, ya, na'udzubillah, seperti yang pernah berlaku sebelum ni, naik kapal terbang, ya, terbang tak tahu gimana, tak tahulah, ya. Hidup dikatakan meninggal. Kita katalah meninggal naik kapal, naik pergi, hilang sebagainya, rupanya meninggal, ya, dimakan binatang sebagainya. Baik tuan-tuan dan sekalian, nak sebutnya, siapa yang mati dia akan ada di barzakh. Di barzakh ada ceritanya tuan-tuan. Di barzakh itu ada kisahnya. Ya, ada cerita yang tersendiri, kisah yang tersendiri. Kan? Sebab itu tuan-tuan, kita baca dalam hadis, kuburan ini hari-hari bercakap. Ya, dan dia menunggu kalau yang mati itu orang soleh, orang yang baik, ya, kubur akan kata ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang, mari-mari. Ya,
Ana baitul wasi', aku rumah yang luas. Aku rumah yang bercahaya. Ya, kubur hari-hari bercakap. Sebab tu kadang-kadang ya Allah Taala silentkan, tak bagi kita dengar suara-suara ini. Kalau kita dengar tuan-tuan sekalian, ditampukanglah lari kita. Tapi nak sebutnya dalam hadis disebut. Dan kalau yang mati itu seorang yang tidak baik, bukan orang soleh, ahli maksiat, hidup membuat dosa, hidup lawan hukum Allah, hidup menjadi amalan, fitnah, ya, caci, cerca, maki, hamun sebagainya, suka buat cerita-cerita yang ia disifatkan sebagai fitnah. Kubur akan kata apa tuan-tuan? Di saat mati dia, kubur akan kata la ahlan wala marhaban. Tidak ada selamat datang bagi kamu. Ya, ana baitut turab, baituz zulmah wa baitud dud. Ya, aku adalah rumah gelap, gelap gelita, aku adalah rumah yang sunyi, aku adalah rumah ulat dan sebagainya. Ini bagi orang yang tidak soleh, ya, orang yang ahli maksiat. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan sekalian, pertama tuan-tuan ya, Allah Taala akan tanya umur kita, ke mana kita habiskan dia. Kita guna dia untuk apa? Daripada kita dilahirkan cukup sifat, ya, kita cukup panca indera semua lengkap, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada perut, semua ni okey. Everything okey. So apa yang kita buat terhadap anggota-anggota yang okey ini? Ya, termasuklah perut yang kita bincang pada pagi ni. Ya, perut juga akan ditanya. Makan apa, suap apa masuk? Ya, so nanti di hari akhirat akan ditanya. Ya. Yang ketiga ialah yang akan ditanya juga ialah wa an ilmihi bima amila bih. Tentang ilmu yang kamu dapat, kamu buat apa dengan ilmu kamu? Ya. Kita buat apa dengan ilmu kita? Ilmu yang kita dapat, kita buat apa? Sebab tu ilmu tuan-tuan sekalian, kita kena sebar-sebarkan ia. Ya, kena panjang-panjangkan dia. Kena sebarkan. Nabi kata apa? Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Tuan-tuan, zaman hari ini kita terbiasa dengan medsos, media sosial. Ya, semua orang boleh menggunakan media sosial. Ada WhatsApp group, kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada macam-macam lagi ni. Ya. Hari ni orang mesyuarat online, tuan-tuan sekalian. Ya, hikmah berlaku PKP ni tuan-tuan, pandai dah mesyuarat online, guna Zoom, guna Skype, ya, guna macam-macam lagi lah. Ya, teknologi yang ada ni tuan-tuan sekalian. Rupanya boleh je guna. Kemudian apa lagi? Kita jadi kreatif tuan-tuan sekalian. Ya, kreatif. Boleh buat kuliah secara online. Oh, kalau dulu tuan-tuan susah nak buat kuliah online ni. Ya, sebab kita biasa di masjid surau. Tapi hari ni masya-Allah, ya, kuliah online pun ramai para asatizah ya yang ke udara melalui atas talian ini berkuliah ke sana ke sini, ya, di merata tempat masya-Allah saya menyaksikan ramai para asatizah yang buat kuliah online sebagainya, ya, dengan viewers yang begitu ramai, ya, dengan penonton yang begitu ramai. Mudah-mudahan ada perkongsian yang baik, kuliah tetap berjalan, mengilmukan masyarakat tetap berlaku. Ya, mudah-mudahan kita dapat pahala dengan ilmu yang kita dapat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pula yang sebagai pendengar ni apa yang patut kita buat? Kita share lah tuan-tuan. Ya, kita share kebaikan ini. Share kuliah-kuliah yang baik, share kata-kata yang baik, share kata-kata nasihat yang baik, kita like, kita share. Supaya dengan perkongsian ini tuan-tuan sekalian, dia tidak terhenti pahalanya setakat kita, tetapi dia boleh panjang, ya, dia boleh panjang sampai ke orang lain. Mudah-mudahan orang lain pula dapat panjang-panjangkan, maka dia menjadi jariah yang akan memberatkan mizan hasanah kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Tu ramai like, alhamdulillah, ya. Orang yang sama duk like banyak kali tu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada pahala insya-Allah, ya. Ramadan Karim, ya, Allahu akram. Kemudian yang terakhirnya, yang keempat ialah, ya, wa an malihi aina iktasabahu wa bima anfaqah. Tuan-tuan. Ya, saya ulang tuan-tuan. 4 perkara. Nabi kata tak akan berganjak kaki anak Adam pada hari mereka akan ditanya pada dia 4 perkara. Pertama tentang umurnya.
ke mana dihabiskan umurnya. Yang kedua tentang anggota tubuh badannya, panca indera yang ada pada dia, kaki, tangan, mata, telinga, hidung, perut, mulut dan yang lain-lain ni kita gunakan untuk apa? Yang ketiga, ditanya tentang ilmu, wa an ilmihi bima amila bih. Ya, kita beramal tak tentang ilmu yang kita ada. Ya, tuan-tuan, kita tahu tak menutup aurat itu hukumnya wajib? Tahu. Tapi kenapa kita tak buat? Ya, kenapa kita tak buat? Yang ni akan ditanya. Kita tahu tak riba itu haram? Tahu. Tetapi kenapa kita masih beramal dengan muamalah riba? Kita tahu tak bahawa melaksanakan hukum Islam ini suatu kewajipan? Ya, kita tahu. Tetapi kenapa masih ingkar? Kenapa masih melaksanakan agenda musuh untuk Islam tidak dapat dilaksanakan dan direalisasikan? Kita tahu tak arak itu haram? Tahu. Tapi kenapa masih minum arak? Yang ni akan ditanya. Kita tahu tak judi itu haram? Tahu. Tapi kenapa masih berjudi? Ini semua akan ditanya. Akan ditanya tentang ilmu. Kita bukan tak ada ilmu tentang itu, kita tahu. Tetapi kita masih buat. Ada manusia masih buat. So manusia yang masih buat ni, yang masih terjerumuh dalam perkara-perkara ini, nantinya akan ditanya. Dan yang terakhir, yang keempat, Nabi kata, tentang tentang harta benda. Daripada mana sumber kita dapat dan ke mana pula kita belanjakan ia. Harta ni pula ada dua. Satu, sumber dapat daripada mana. Yang kedua, ke mana pula kita belanjakan ia. Tuan-tuan puan sekalian. Ya, baik. Kita sambung. Apa lagi dia kata? Yang demikian, kan bila kita makan dia jadi darah daging. Makanan yang kita makan masuk dalam mulut, dia jadi apa? Dia jadi darah daging kita. Bila dia jadi darah daging kita, wa kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Nabi kata setiap darah daging yang haram, maka api nerakalah yang lebih layak baginya. Ya. Allahu akbar. Ya, semoga Allah pelihara kita. Yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia, maka dengan sejahtera segala anggota perut, seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadat dengan seperti mana, dengan sempurna, dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minum. Ya, jadi nisbah dunia, kita makan rasa nikmat sedap, kita minum rasa nikmat sedap. Kan duniawi itu macam tu lah. Ya, sedap pun takat ni ya tuan-tuan, takat tekak ni. Ya, sedap macam mana pun takat tekak. Masuk dalam perut, melepasi tekak, dah hilang dah, tak ada dah nilai yang dikatakan sedap. Dia tak ada makan-makan tu sedap, selamanya sedap sampai ke dada, ke perut apa semua. Ya, tak ada. Tetapi di sana kita tengok daripada dua aspek lah. Satu, sedap duniawi, dan satu lagi ialah sedap dari sudut maknawi, dari sudut ukhrawinya. Ya, bila kita makan benda-benda yang baik, ya, dia menjadi dia menghasilkan hasil yang baik, darah yang baik. Ya, tuan-tuan, kita ni dulu kecil tuan-tuan. Dulu waktu lahir kita ni baby kan, kecil ni. Ya, hari ni dah boleh besar ni tuan-tuan sekalian. Ya, jadi besar ni sampai dekat 60, 70, 80 kilo ni tuan-tuan. Ya, hasil daripada zat-zat yang kita makan. Karbohidrat yang kita ambil, protein yang kita ambil, vitamin yang kita ambil, ya, dan lain-lain yang kita ambil ni menyebabkan dia menjadi darah daging kita. So bila dia jadi darah daging kita, maka daripada darah daging tadilah kita melaksanakan ibadah. Ya, kita semayang, tubuh ni semayang, kita berpuasa, kita berzakat dan yang lain-lain. Semua ni ada nilai, ya, yang baik. Sebab tu besar pahala bila kita bagi orang makan. Ya, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia daripada ketika sihat perut, dan bermula mensyukur akan nikmat perut ini, memeliharanya daripada makan yang haram dan yang syubhah. Artinya tiada
diyakinkan akan halal dan tiada diyakinkan akan haramnya, maka jadi syubhah. Ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya halal dan haram ini sama-samar. So, mukmin yang baik, perkara yang sama-sama ditinggalkan ia. Ya. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Ya, yang ni kena jaga. Jangan terlalu sampai, jangan kenyang yang melampau. Sebab tu bulan Ramadan, tuan, bila kita iftar, bulan puasa ni kan, bila kita puasa, bila kita iftar, bukanlah bererti kita balas dendam. Oleh kerana dah tadi tak makan, tak minum sekian jam. Waktu berbuka, tuan-tuan, tuan-tuan belasah cukup-cukup. Ya, sampai semayang maghrib bongkok, tuan-tuan. Ya, semayang bongkok, sekali semayang isyak, lepas tu semayang tarawih pula, tuan-tuan. Hebat, tuan-tuan, bulan Ramadan ni, masya-Allah. Tuan-tuan tengok kita tak makan tak minum siang hari. Allah Taala syariatkan malamnya pula. Kita mampu tak buat? Kita mampu buat, masya-Allah. Ya, kita mampu buat. Sebab apa? Sebab hebat nak kata bulan Ramadan ni bulan yang diberkati, Allah bagi kekuatan. Sebab tu kalau kita tengok perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Ya, sahabat-sahabat puasa tapi di sana ada kekuatan. Pembebasan Al-Aqsa. Ya, banyaklah perang Ain Jalut dan yang lain-lain berlaku dalam bulan Ramadan. Ya, kalau ikut logik lah, tuan-tuan, sepatutnya 1 Syawal malam tu lah semayang banyak. Sebab siang tu apa yang kita tak makan? Ya, semua kita menterkedarah makan. Ya, lemang kita belasah, ketupat pun kita belasah. Ni tambah PKP ni pula, tuan-tuan, duduk di rumah. Tuan-tuan, lagilah dia rancang macam-macam. Ya, gulai ayam kampung campur dengan betik, campur dengan batang pisang. Ya, apa lagi? Buat lemang, boleh buat ketupat, boleh buat rendang, macam-macam ni boleh buat ni. Sebab kita duduk di rumah pula, isteri dah tak bekerja waktu ini. Ya, suami pula kena duduk di rumah, banyak stay at home. Tuan-tuan, saya akan percaya macam-macam menu lagi kita akan buat. Walaupun mungkin suasananya berubah. Ya, tidak ada lagi menziarahi seperti sebelum ini. Ya, yang ada ialah boleh bertanya khabar. Ya, melalui online, boleh FB live, ya, boleh Zoom, ya, Skype dan yang lain-lain untuk kita bertanya khabar. Cuma duit raya lah. Duit raya ni mungkin transfer online lah, tuan-tuan. Ya, transfer online. Ya, jadi kalau ada yang nak transfer online tu, nanti saya bagi nombor akaun peribadi lah. Baik. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat kerana 3 perkara. Pertama, kerana takut daripada siksa api neraka. Tu yang pasti, tuan-tuan. Firman Allah Taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya. Wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka itu yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya saja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, hani kita pakak-pakak jagalah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Ya, anak yatim, Nabi kata ana wa kafil yatim hakaza. Aku dengan anak yatim ni ibarat macam ni, kata Nabi. Ya, nak kata rapatnya Nabi dengan anak yatim, maka kita juga kena rapat dengan anak yatim, jaga kebajikan dia, bantu dia, bukan belasah harta dia, ya, bukan ambil kesempatan terhadap anak yatim. Kerana Allah Ta'ala sebut, orang yang makan harta anak yatim secara zalim ni, tuan-tuan puan sekalian, sesungguhnya dia makan, dia sedang menyumbat dalam perutnya ialah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram, artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Demikian. Yang kedua, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekuatan, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis
atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar dan makan yang haram itu dan makan yang haram dan yang syubhat. Ya, yang pertama tadi ialah kerana ya kita nak selamat daripada siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa yang terkait dengan perut. Yang kedua ialah kita bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat ini tidak diberi petunjuk. Sebab tu kadang-kadang doa tak mustajab. Doa tak mustajab, ya, hati rasa tak tenang. Ya, sebab tu isu muflis ni tuan-tuan bukan isu yang saya sebut muflis dunia akhirat ni tuan-tuan. Muflis hari akhirat ni bukan isunya tak ada duit, bukan isunya tak ada wang. Isunya ialah seiringan dengan solat, puasa, zakat yang kita buat juga benda-benda lain. Maka peluang untuk menjadi hamba Allah yang baik, ya, untuk mendapat pahala yang banyak, ya, dengan keberkatan bulan Ramadan ini. Sebab tu saya katakan tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan yang diberkati, ya, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ya, datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan ini dibelenggu. Tapi kalau kita tak dapat apa-apa manfaat dan faedah daripada Ramadan ni tuan-tuan, maka rugilah kita. Ya, maka rugilah kita. Ya, santai ilmu waktu duha, ya. Mudah-mudahan ya ada perkongsian yang baik. Ya, kuliah kita ni santai-santai saja tuan-tuan, ya. So kalau ada apa-apa nak tanya, nak bagi pandangan, nak komen, silakan. Ya. Maka yang ketiga apa? Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan yang haram itu ditegak akan dia daripada mengerjakan kebajikan dan mengerjakan akan dia nescaya tiada diterima. Allahu akbar. Ya, so demikianlah yang berkaitan dengan ini, ya, yang kita dapat ambil manfaat dan faedah dalam kuliah, ya, kuliah kita pada pagi ini, ya, berkaitan dengan dosa ataupun keburukan yang berpunca daripada perut. Ingat, ya, 3 perkara yang disebut, bahawa pertama nak selamat daripada siksa neraka Allah, ya, yang kedua terhalang daripada mendapat petunjuk, yang ketiga, ya, kebajikan yang kita buat, ya, ditolak amalan itu, tidak diterima, ya, tidak berpahala, rugilah kita tuan-tuan sekalian. Maka pakak-pakak jagalah, ya, pinjaman yang Allah Ta'ala bagi kepada anggota jasad kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati, ya, kita semua. InsyaAllah kita tengok Al-Azkar Imam An-Nawawi sikit. Ya, saya ada 5 minit lagi. Ya. Zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Kita tengok zikir ketika gelisah dan tidak boleh tidur. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Zaid bin Sa'ad radhiyallahu an, katanya aku mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak boleh tidur. Baginda bersabda, qul Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khuzuka sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi laili wa anim aini. Ya, ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Ya, aku tak boleh tidur. Lalu Nabi SAW anjurkan baca doa ini, ya, baca doa ini. Sebab tu tuan-tuan, saya suka sebut, ya, perkara yang kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua, kita buat setakat yang kita boleh. Sebab tu tuan-tuan, saya nak syorkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan miliki kitab ni. Ya, kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi ni tuan-tuan sangat baik. Ya, tuan-tuan pastinya tak rugi tuan-tuan. Tak rugi kita dengan kita ada kitab ni. Satu, sementara kita hidup kita beli. Ya, biar buku ni menjadi buku penting yang berada di bilik, di kamar kita sebelum kita tidur. Ya, kita boleh tengok, kita boleh baca, kita boleh beramal dengan dia. Dalam bahasa Melayu tuan-tuan, ada terjemahan. Ya, dan kalau tak ada, kita nanti setelah kita meninggal, dia menjadi wasiat penting untuk anak-anak kita. Ya, akan tengok, oh ni buku arwah mak, arwah ayah dulu. Ya, yang menjadi amalan-amalan dia. Dan tuan-tuan, zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa yang ada dalam kitab ni tidak ada pertikaian padanya untuk kita beramal dengan dia. Senang. Ya, saya syorkanlah tuan-tuan milikilah dia. Al-Azkar Imam An-Nawawi. Barang tak boleh buat semua, jangan kita tinggal semua. Ya, kita buat setakat yang kita mampu dan kita boleh.
Hadis yang terakhir pada pagi ini, ya. Kami riwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Muhammad bin Yahya bin Hibban bahawa Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu tidak boleh tidur. Perkara itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda memerintahkan ketika hendak tidur untuk berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan, dan agar mereka syaitan tidak mendatanginya. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashika faqul Allahumma rabbas samawati as-sab' wa ma adallat wa rabbal ardin wa ma aqallat wa rabbash shayatin wa ma adallat kun li jaran min khalqik kullihim jami'a ayyafruta alayya ahadun minhum aw an yanbaghi alayya azzan jaruk wa jallan thana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha illa ant." Ya, bila Khalid Al-Walid mari mengadu dekat Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku tak boleh tidur malam." Ya, seringkali diganggu. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang tak boleh tidur malam, seringkali diganggu. Macam mana kita nak buat? Inilah antara sunnah yang kita boleh turut, kita boleh buat. Ya, Nabi kata, bila engkau berganjak ke peraduanmu, bila kita pergi tempat tidur, nak tidurlah ni, ya, maka ucapkanlah Allahumma rabbas samawati as-sab'. Ya, baca doa, ya, doa ini. Ya Allah, Tuhan pencipta langit yang 7 beserta apa yang dinaunginya, Tuhan pencipta bumi yang 7 beserta apa yang dikandungnya, Tuhan pencipta seluruh syaitan beserta apa yang mereka sesatkan. Jadilah pelindungku dari seluruh makhlukmu, semuanya dari mereka berbuat keji dan jahat kepadaku. Pelindunganmu mulia, pujianmu tinggi, tiada Tuhan yang patut disembah selain engkau, dan tiada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan ada perkongsian yang baik. Ya, kita dalam agama ni, tuan-tuan, ya, ada beberapa perkara. Pertama, saya sebut tadi, tuan-tuan, kita kena berusaha meletakkan diri kita ini menjadi orang yang bersedia untuk menasihati dan bersedia untuk dinasihati. Ya. Dan kalau kita boleh menasihati orang, kita kena bersedia untuk dinasihati orang. Ya, mudah-mudahan dengan adanya sifat ini, ya, kita mampu untuk menjadi Muslim yang baik. Ya, ada beberapa pesanan akhir ini, tuan-tuan, jangan lupa sedekah infak kita dalam bulan Ramadan. Ya, perbanyakkan infak kita dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ustaz, arwah ayah ada kitab Azkar Imam Nawawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala yang berpanjangan, ya, kepada arwah. Ya, hari ini anak-anak boleh warisi buku itu dan baca dan boleh beramal dengannya. Mudah-mudahan jadi jariah, ya, kepada arwah ayah. Sedekah infak, tuan-tuan, ya, ambil ruang dan peluang. Dan jangan lupa, ya, boleh salurkan sumbangan tuan-tuan puan sekalian kepada Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar Bentong Pahang yang juga kita terkesan dengan PKP. Ya, maklumlah musim-musim ini, ya, operasi sekolah sangat terkait dengan infak dan ya, dengan sumbangan yang tuan-tuan bagi, mudah-mudahan, ya, membantu meringankan operasi, ya, Ma'had, utilities, bil, bayaran-bayaran yang kita kena bayar termasuk sagu hati guru dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan pastinya doa daripada malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan talafa. Malaikat doa, ya Allah, kau gantilah sebagai gantian yang lebih baik bagi pahala bagi infak sedekah orang yang infak, dan kau binasakanlah, ya, harta orang yang kedekut. Mudah-mudahan Allah merahmati dan berkati pertemuan kita sehingga bertemu lagi, ya, pada keesokan harinya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.